tapi penyampaian hadiah aku menang. Kalau tengok macam ni lah. Bila dia tak ada, aku nak. Kalau hadiah tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Doa saya anda sihat walafiat. Hari ini kita bersiaran dari awal sedikit saudara sebab saya berada di Keluang. Apa khabar Puan Limah Jacob? Hadir awal. Aduh. Itu juga dengan saudara Will Hogo. Will Hogo. Jangan lupa saudara like, subscribe dan apa ini di Instagram, di apa Facebook dan juga di apa di TikTok saudara. Cuma TikTok ni tak nampak lah. Saudara Puan Aminah, Kak Minah, apa khabar? Orang Terengganu. Muda sihat. Puan Nelawati, saudara Kofra Darus, Haji Syamsul. Tak berapa nampak, cuma mata kecil kerana reading glasses tak pakai. Jadi saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, apa khabar saudara? Saudara Zulkarnain, saudara Hamidah, saudara Wati Abdul Rahim, Lang Al-Bandari, saudara Iwan Novik di Instagram saudara. Salam dari Taiping, saudara Abu Nems. Itu juga dengan Puan Rubiah Osman, saudara Din, Zakri, saudara Nilawati. Hujan saudara Nilawati, hujan di mana tu saudara? Memang sekarang ni seluruh negara ada hujan, tapi bukanlah hujan lebat, hujan renyai-renyai. Dalam keadaan suasana yang agak siuk saudara. Saya berada di Pejabat Pertubuhan Melayu Keluang saudara. Kerana hari ini ada majlis untuk memberi pencerahan dan sebagainya. Apa khabar saudara Haris Hariza, saudara Kamarul, saudara Yahya, saudara Aziz Mohsin, ada Isteri Gading saudara. Terima kasih saudara Abu Mohsin, Aziz Mohsin, Puan Hafizah Junaidi, saudara Clement Sipang dari Sarawak. Apa khabar orang Sarawak? Cuma di TikTok ni saya minta maaf, saya tak dapat nak baca nama yang hadir pada ni. Baik saudara, hari ini sebenar-benarnya hari ini hari Jumaat saudara, hari yang penuh rahmat. Tapi saya tak boleh memberi pencerahan kedudukan COVID sebab saya tidak membuat laporan itu kerana ini saya bersiaran secara langsung. Sebenarnya saya dah menunggu Ketua UMNO bahagian sini tak datang pula. Jadinya pukul 8 Dato' Jais Hadi, beliau adalah mantan Esko. Saudara, di Johor ni saya lihat kita bercakap soal Johor, politik Johor. Saya nampak terus terang saya katakan bahawa peluang untuk UMNO Barisan Nasional kembali ke negeri Johor itu sudah pun jelas. Artinya saudara, semangat yang dikecap oleh warga Johor ataupun orang politik Johor ini nampak gayanya masih berkekalan sebagaimana aroma ataupun hawanya sewaktu pilihan raya negeri Johor itu lagi. Johor memanglah siapa pun tak boleh nafikan UMNO ini lahir di Johor saudara. Dan di Johor ini jugalah berlakunya Sumpah Melayu untuk pertama sekali mempertabatkan istana dan yang kedua untuk menuntut kemerdekaan saudara. Apa khabar saudara Mak Syahrul, Abdul Karim, saudara Hamzah, saudara Puan Puziah, saudara Ismail. Di Instagram saya tak dapat nak berbicara dengan banyak sangat, sama nama kecil sangat saya tak nampak, saya agak silau. Begitu juga saudara Fakri Sani, saudara Tailong, apa khabar saudara Tailong, saudara Hasan Arifin. Saya bersiaran sehingga jam 9 malam sebab jam 9 malam ini ada majlis di Pertubuhan Melayu Keluang. Kalau boleh pengurusi Pertubuhan Melayu Keluang, Haji Ramli, saya nak undang beliau kat sini. Saudara Pak Haji Ramli, kalau boleh adik tolong tengok macam mana boleh dapat ni apa wajah semua. Sila Haji, apa khabar Haji? Oh, saya agak bergaya lah ini saudara apa. Ini adalah Haji Ramli. Haji Ramli adalah sebagai pengurusi Pertubuhan Melayu Keluang. Berapa ramai Haji di sini Haji? Kuat sikit je, cakap kena kuat sikit. Hari lebih kurang ramai 189 orang. Okey. Ya, tapi mungkin sampai hari ini dah kekurangan sikit lah. Pasal yang tua dah bercara, yang tua juga dah meninggal. Bermakna sekarang bahawa ada sekitar 135 orang. Okey.
kata-kata suara tak jelas saja. Kena kuat je. Nampak gayanya kena menjerit, nampak Haji. Haji kena menjerit sikit je. Haji bukan anggota keselamatan. Boleh saya cerita dengan saya sikit pengalaman Haji waktu dalam pasukan keselamatan dulu. Di dalam pasukan keselamatan, saya tahun 72, saya ditugas keluar pada rekrut, saya ditugaskan di Sarawak. Sebagai anggota tentera atau polis? Tentera ya. Tentera darat atau tentera ranger? Saya askar Melayu. Oh, askar Melayu. Wah. Jadi Haji ini berapa lama dulu di Sarawak? Saya dulu Sarawak lebih kurang 6 tahun. 6 tahun. Tahun berapa Haji? Tahun 72 saya ke lebih kurang tahun 79. Tahun 72 tu waktu tu tekanan berlaku tak Haji? Masa tu tentang kita menentang pengganas komunis katanya tak di Sarawak. Di kawasan mana Haji tinggal di Sarawak Haji? Saya masa itu saya tinggal di Semenggo Camp. Apa nama dia? Semenggo Camp. Semenggo Camp Haji. Sabah Melayu. Okey. Sabah Melayu. Tahun 73 masa itu Sarawak masih hutan lagi. Oh, Masih hutan. Belum lagi apa-apa. Jadi masa itulah komunis berkeliaran. Ya. Di sekitar Bandar Kuting, di Batu Kawah, di mana sajalah kebanyakan orang memang komunis. Saya ke tahun lebih kurang tahun 75 dan macam itulah. Ketua komedi ini bernama Mantin. Mantin ya? Mantin, NT. Okey. Okey, dia pun komunis mau menjadi masa kita dalam tahun 75. Ada pertempuran tadi? Pernah ada bertempur lagi? Cara saya bertempur adalah sekali kena attack apa nama jalan. Ya. Itu kalau embus jalan tu, kalau betul-betul semuanya mati. Oh. Tapi Allah Taala tu menyelamatkan kita. Ya. Dapatlah duduk di tebing, jadi seorang lah negara di hidup. Saya berpeluang bersama-sama dengan pejuang negara kita, saya yang selalu saya katakan mereka berjuang tidak langsung memikirkan soal keselamatan diri. Yang penting adalah untuk memastikan negara kita bebas dari segala ancaman. Tak ada Ji? Betul. Dia dapat sikit. Betul tak? Ya. Masa itu memanglah. Dapat sikit Ji. Masa itu memanglah kita tengah memang hebatlah. Ya. Bertempur ini saya beberapa kali lah ada bertempur. Tapi Allah Taala selamatkan saya. Ada tak rakan-rakan Haji yang terkorban ni? Masa dalam tu rakan dia bernama Manap. Ya. Dia meninggal. Kena tembak. Tembak. Asal dari mana Manap? Manap tu orang Melaka. Allah yarham Allah. Ya. Lepas tu saya tak kenal lah guna apa bersatu tu. Ada memakai tak? Jadi memakai ke? Pakai baju ya tu. Nah, saya datang ke Johor ni kerana saya melihat bahawa di Johor ni warga Johor begitu mantap dia punya mempertahankan budaya bangsa kita, mempertahankan negara kita. Orang Johor ni lain sikit cara. Sebab merasakan bahawa Johor ada berbeza sikit. Bagaimana saya katakan tadi bahawa di Johor ini nampak gayanya ruang untuk UMNO Barisan Nasional kembali ini berada di pesada politik, dan saya nampak seolah-olah warga Johor mau mengulangi kejayaan dalam pilihan raya negeri. Tak gitu Ji? InsyaAllah Datuk. Itu kita maulah Johor ini diperintah balik Barisan Nasional. Ya Ji. Sebab Persatuan Melayu ni Ji. sudah ditubuhkan lebih kurang 81 tahun juga. Oh, persatuan ini persatuan ke pertubuhan Ji? Mula-mula dinamakan Kelab Melayu. Oh, mula Kelab Melayu. Lepas tu ditukar nama balik. Ya. Persekutuan. Persekutuan Melayuan. Persatuan Melayu Tua. Jadi masa itu bukan benar di bawah parti UMNO apa, tak ada ya? Di sini. Ya. Kita tidak penawar pada menteri mana-mana sebab kita NGO. Ya. Tetapi mungkin pada malam ini kalau saya ada buat sikit ceramah, saya akan sebut UMNO. Bermakna bukan mendukung pada parti UMNO. Jangan salah faham lah. Saya NGO. NGO mengikut siapa yang meminta di situlah kita. NGO ya. Usia Haji berapa tahun Ji?
Usia saya lebih kurang 71 tahun. 71 tahun. Ya. Isi seorang. Itu satu ya. Jadi Persatuan Melayu Keluang ini memang hanya untuk memperjuangkan apa-apa saja dari segi budaya, dari segi aspeknya dan perjuangan warga bangsa kita. Dan pilihan baru ni di Keluang ni berapa kursi UMNO menang ni? Saya tutup kursi yang UMNO menang di Keluang ni yang PRN baru ni. PRN PRN baru ni. Saya pun tak dapat lah tu sebab saya tak bertimbul sangat kalau politik. Tak ada apa. Tapi rasanya Datuk Sharifah Azizah. Seorang je kot ni. Datuk Sharifah Azizah adalah Adun, Ahli Perundang Negeri Kawasan Dun Mahkota. Ya. Lain tu. Bagaimana dengan penduduk di Keluang ni? Jadi sebab Keluang ni saya suka di Keluang ni kerana di sini memang menggambarkan masyarakat warga Malaysia sebab campuran penduduknya. Sebentar tadi saya ada juga berbual-bual dengan bakal calon kalau diturunkan oleh pada MCA. Sebab di sini katanya warga bangsa Melayu yang ada di Keluang ada sekitar dalam 47%. 46%. Kemudian dah tengok Cina lebih kurang 47. India apa ada juga lah. India ada lebih kurang dalam 14,000. Jadi itu mix saja. Jadi sebab itu saya tak yakin bahawa untuk kursi parlimen di sini akan menurunkan calon UMNO. Selanjutnya begitu lagi atas nama perkongsian kuasa kita boleh keluar juga kepada MCA, wakil MCA di sini. Keluar ni MCA lah. MCA ya. Dulu dia pernah jadi wakil rakyat juga di sini dah. Dia ada cara bukan salah. Sebelum tu dia Timbalan Menteri. Allah Alam. Dah betul lah saudara. Haji ni dia bercakap terus terang, dia tidak campur sangat soal-soal politik. Tapi beliau cepat merasakan terpanggil untuk bercakap kalau hal ehwal yang menyentuh kepentingan bangsa kita. Tak gitu je? Ya. Jadi perjuangan Haji jelas. Beliau masuk tentera dan berkorban. Berapa orang anak Haji? Anak dia 7 orang. 7 orang Masuk hutan pun dapat 7 orang anak juga. Dia tu lambai-lambai kita orang ni je. Sambil-sambil tu 7 orang anak je. Ya. Jadi kau cakap sikit je, kita tak berapa nak dengar ni. Haji dalam usia-usia begini, apa harapan Haji pada generasi yang akan datang, khususnya di kawasan Keluang ni, warga bangsa kita? Sebab di Keluang ni sekarang dia punya pendapatan hasilnya adalah daripada ladang kelapa sawit ya. Banyak ladang-ladang yang ada di Keluang ni, ada ladang milik tabung haji pun ada juga ni ya. Dalam perjalanan tadi saya tengok ada ladang tabung haji, kemudian ada ladang Gatri, ada juga Sambebi. Ini ladang-ladang yang dimiliki negarakan oleh pimpinan pemimpin besar kita lah, macam yang bawa muda Tengku Razali melakukan dia panggil London Downrick. Akhirnya saham-saham syarikat sebut dapat dimiliki negarakan. Jadi saya nak tanya dia, Keluang ni famous doktor satu kawasan ni kawasan bukanlah kawasan yang bersih tu ya, ini kawasan hitam juga je lah. Boleh cerita sejarahnya? Saya nak cerita sejarah Keluang ni pun tak berapa tahun. Ya. Yang sebetul Keluang ini, Ya. dia banyak kawasan. Buat sikit je. Banyak kawasan. Ya. Yang banyak bertumpu pada kawasan pedalaman lah. Seperti Jalan Mio, Dahang, Ya. Malu, Kakak Baru, itulah tempat-tempat dia orang lah. Dan tempat dia sampai hari ini pun Ada lagi ya? ada. Tapi mereka sudah pun dah sedar, insaf kembali bersama dengan ini kepimpinan negara secara mat sepana teruskanlah semangat perjuanganmu demi bangsa dan negara terbaik warga orang UMNO. Ini kata Selamat Sepana Jaya. Saya dia salam kat Haji, dia kata teruskan perjuangan. Di TikTok tak berapa nampak lah tu saudara. Saya sebab itu malam ni memang saya berbicara tentang perjuangan bangsa kita, ke mana kita nak pergi kan. Ini bumi yang dipijak. Kita tak ada tempat lain lagi Haji Haji rasa Haji pada pandangan Haji lah sebagai orang luhur lah kan. Haji memang asal Johor. Saya akan merasa.
Oh, Melaka. Tapi dulu jauh dah lebih kuat 20 tahun, 40 tahun. Isteri orang mana? Orang Melaka. Oh, isteri Melaka juga. Jadi Haji berdagang di sini Dia lah. ke sini, Ha. jadi tentera, pencen kat sini. Oh, tentera di sini. Sini ada camp je? Ada camp. Itu Ada. dia panggil camp Mahkota. Oh, camp Mahkota. Gitu. Itu dia tulis wakil rakyat Mahkota. I see. Camp Mahkota. Dan tak silap saya dulu ni. Di sini juga ada satu saya kereta api, apa stesen kereta api ada di sini je. Sini ada satu stesen kereta api. Aha. Sekarang dah dibuat jalan double. Ya. Jambatan di atas, bawah tak ada. Kerana defisit telah dimusnah. Oh, tak ada dah? Dah tak ada. Alamak, sayangnya heritage kita tidak ni. Saya boleh bertanya, saya boleh tanya Kak Haji kalau saudara nak tahu. Hotel masih berbeza ya saudara Nazrul Saji. Okey saudara. Baik, saya harus juga menjelaskan setakat hari ini macam mana saya katakan bahawa kajian yang saya buat ini kita masuk bab politik saya. Malam cerita pasal politik, saya nampak bahawa ruang untuk UMNO Barisan Nasional semakin cerah ni sebab nampak gayanya warga Felda pun sudah mula kembali. Selama hari ni waktu pilihan raya PRU14 dulu Felda tidak bersama kerana macamlah cerita macam-macam FGB lah isunya dia kan. Tapi sekarang ni saya difahamkan, teman-teman saya mengatakan sejumlah 36 kawasan Felda yang dulu tak sama, bukan tak sama lah, kebanyakan mereka mengundi orang lain kerana Bohongan dia orang lah. ya. Haji rasa pembohongan dia. Bohongan banyak lah. Boleh dia cerita apa contohnya? Pembohongan banyak. Contoh cakap utang Malaysia lah, barang naik lah. Ya. Tetapi bagi saya lah, Ya. Malaysia ni aman tak naik. Ya, Akan ya. cukup, Ya. akan cukup. Ya. Tetapi saya ni betul dia adalah idola kepada Datuk Tun Mahathir. Tetapi pada masa ini saya tengok dia dah menyeleweng jauh sangat Ya, daripada ya. asal tujuan dia. Jadi saya pun dah kurang lah dengan dia. Tapi saya hormat dia sebagai orang tua. Ya. Sebagai orang tua dan pernah memajukan negara. Ya. Tetapi ada yang baik, ada yang buruk. Jadi kita tak bolehlah sebagai warga orang Islam, Ya. kita tak bolehlah makan dia. Ya. Anggaplah dia tu macam Republican dan dua dah tak buat apa yang tak. Ya, ada ramai kata kita ni ada pertalian ke? Tak ada. Saya pula punya pertalian dengan Haji Ramli. Dia kata wajah macam serupa. Mestinya. Ya, Ada telefon. ya. Jadi ada sinar di Hujung Terowong, ada cahaya untuk UMNO, kata Selamat Mana, dan Raja Ainon, orang Melayu hidup jangan berharap. Kita undi kerana sebenarnya saudara, kita adalah warga yang mewarisi kemerdekaan ni. Saya selalu menekankan kita mewarisi kemerdekaan. Kita bukan warga yang meminta-minta. Saya teringat bila siang-siang petang-petang ada seminggu yang lalu saya bercakap tentang apa ni. Ada kau tadi. Bagi gaji awak apa je. So saya menyatakan bahawa ini sepotong kata-kata yang dititipkan kepada saya oleh almarhum Datuk Harun Idris yang mengatakan pada saya bahawa kita ini bangsa yang bukan meminta-minta. Kita bukan bangsa yang dilahirkan sebagai pengemis. Kita sewajarnya hidup merdeka, mewarisi kemerdekaan yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang bangsa kita sekarang. Makanan ada dalam kereta je semua dah. Tuan Haji dia ada program dia, biarlah dia telefon saudara. Apa? Berbalik pada kedudukan. Tapi makanan dia tu kerana din, aku tak tahu. Saya live sekarang ni di Keluang saudara. Saudara Ona Petai. Saya live sekarang di Keluang saudara. Jadi saya jelaskan sekali tadi bahawa kedudukan hari ini saat ini kerana dengan kalau berbalik semula pengundi-pengundi daripada Felda kepada UMNO Barisan Nasional, tahu kita UMNO Barisan Nasional berjaya memperoleh sejumlah 79 kursi parlimen. Ya, 128 kalah kepada Parti Keadilan dan juga mereka namakan sebagai Parti Harapan. Itu
Tapi sekarang ni kalau 36 berbalik kepada UMNO Barisan Nasional dan dengan berpegang pada 79, artinya saat ini UMNO Barisan Nasional sudah ada 115 kursi. Itu dari segi sipir ataupun bancian malahan tinjauan saya dapat. Tetapi saya melihat daripada tinjauan daripada TikTok, tinjauan daripada media sosial, sekarang ni sekarang perang media sosial yang Saudara Abdul Rahman dikeluarkan. Ya, saudara. Dan saya melihat perang media sosial mereka sudah buat kajian bahawa saat ini UMNO Barisan Nasional walaupun di hamun, saya tak katalah maki jadi sekarang walaupun dihamun pimpinannya oleh mereka yang mengadakan pentas-pentas terbuka ini politik, saya dapat kajiannya 63% daripada 1.2 juta mereka yang masuk dalam wall kajian itu, 63% mereka yakin bahawa kali ini UMNO Barisan Nasional boleh mencapai kejayaan. Jadi sebab itu saya katakan teman-teman, jangan bazirkan undi lah. Kalau dah rasa mereka kalah, buat apa kita pergi tempat yang kalah? Jadi UMNO ni terbuka, tak ada masalah. Dan saya nyatakan bahawa pentas-pentas politik UMNO belum dibuka lagi, saudara. Masih belum dibuka sebab menanti sehingga tarikh penamaan calon. Saya difahamkan oleh Presiden UMNO bahawa saat ini kalau nak ada pun hanyalah ceramah kecil-kecilan di peringkat kawasan peti di arah mengundi, bagi kawasan itu pun tak ramai, bukan satu pentas terbuka yang mega. Apa yang dilakukan sekarang ini adalah mewujudkan satu solidariti, himpunan solidariti Barisan Nasional. Jadi bukanlah ini untuk tempat pentas bagi cuma saya agak menarik pesanan daripada Datuk Seri Presiden UMNO. Dia memberitahu bahawa dia kata kalau boleh pengundi-pengundi muda janganlah terpedaya dan terperangkap dengan omelan ataupun ocahan mereka yang mengatakan macam-macam. Hari ini saya tidaklah mahu untuk mentertawakan, tapi selama ini mereka menuduh pemimpin UMNO ni kluster mahkamah. Tapi hari ini mahkamah telah pun memutuskan bahawa Presiden Parti Muda Syed Saddiq sudah ada prima facie. Apakah beliau bukan daripada kluster mahkamah? Apakah Lee Gain bukan kluster mahkamah? Dan saya difahamkan nanti ada banyak lagi. Saya macam mana semalam saya mengatakan pencerahan yang dilakukan oleh Saudara Anwar Adnan, Saudara Raja Anwar Adnan, dia menjawab bahawa UMNO tidak berhasrat untuk menguasai mahkamah dan sebagainya. Kita mahu mengamalkan separation of power ataupun pembahagian kuasa. Kuasa eksekutif, kuasa legislatif itu terdiri daripada ahli parlimen, ahli dewan negeri dan kuasa judiciary. Ini perlu ada kita mengamalkan. Jadi sebenar-benarnya pelabur-pelabur kita lari. Kita balik pada Haji pun tak ada banyak masa lagi ni. Saya nak bersama dengan beliau sekejap. Dalam keadaan sekarang ni, pada pandangan Haji lah, macam mana dengan anak-anak muda kita? Apakah mereka masih lagi kekal bersama dengan UMNO Barisan Nasional, ataupun ada yang terpengaruh dan sebagainya? Bila Haji ceritakan sikit. Ini penghayatan Haji yang di sekitar Bandar Keluang ini sendiri. Sila Haji. Bagi saya anak muda ini macam-macam pemikiran dia. Sebab dia masih muda. 18 tahun ke 20 tahun dia akan mengundi, dia tak tahu apa yang dia akan undi. Jadi kita sebagai peringkat yang atas, sama ada daripada pemimpin atau akak umbi atau orang tua-tua lama macam saya ni, jumpa anak muda, kita bagi pandangan baik-baik, bagi penjelasan yang baik, sejarah yang dulu sama sejarah yang sekarang, awak bandingkan lah. Jadi kita pujuk dia. Kita tak perlu malah dia cakap kau tak tahu itu, tak tahu ini, tak boleh. Kita kena pujuk, turun. Jadi saya harap pada wakil-wakil bahagian, wakil-wakil pemuda UMNO mesti turun ke langgang. Jangan duduk dalam pejabat saja. Ini pandangan yang baik ni. Baru. Jangan duduk dalam pejabat. Nak tahu bila nak dicalon, bila nak itu, apa yang aku dapat. Ini satu hal yang tak baik. Cuba kita berfikir.
apa aku dapat kalau masuk UMNO. Ya. Itu tak bagus. Ya. Cuba tanya diri apa sumbangan aku kalau aku masuk pada UMNO ini. Ya. Itu yang terbaiklah bagi saya. Ya. Kita tak payah marah apa semua dengan anak muda. Ya. Jadi insyaAllah anak muda ini yang saya dapat tahu, Ya. bawa bendera itu UMNO baik ada, tapi dia tidak ada jadi ahli lagi. Ada juga. Memang macam itu, cuba tengok. Macam bagi apa ya, cuba tengok. Ya. Ya. Just Ya. Saya sedang live mengaji sekarang. ni. Ya. So jadi saya pesanan daripada Tuan Haji Ramli ni, dia kata bahawa pimpinan di peringkat bahagian ni, ketua-ketua pemuda bahagian, ada jawatan kuasa pemuda bahagian, dekati, hampirilah anak-anak muda ni. Jangan duduk dekat pejabat katanya. Ataupun jangan sibuk nak cari projek ni. Bukan, ini perjuangan. Tak gitu je. Ya. Itulah pandangan saya lah. Daripada dulu pandangan kita. Dan mintalah pada UMNO ini tunjukkanlah teladan yang baik. Ya. Jangan bergaduh dalam mesyuarat. Ya. Jangan beriri hati sesama kawan. Ya. Itu kita ikutlah. Ya. Dekat mana kita boleh, dekat mana kita sampai. Ya. Yang pentingnya negara ini jangan diambil oleh bangsa asing. Ya. Itu yang bagi saya. Itu yang problem. Ya. Memang kita tahu bahawa negara kita ini, Haji adalah bekas tentera dan beliau tidak redha bumi bertuah ini. Jadi yang kita jangan maulah, jangan sesekali kita mengizinkan bumi dipijak milik orang. Tak gitu je. Ya. Semangat orang lama ni kuat saja. Suasana masih ada hujan tapi tak lebat je kan. Hujan Jadi lepaslah, dia dah tak ada lah. macam mana je kalau dia orang kata bahawa apa nak banjir satu Malaysia ni, apa pandangan Haji? Ini banjir ni Ya. adalah satu kuasa, bukan kuasa manusia, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau dia banjir ke apa, kita nak boleh buat, dia buat pilihan raya buat. Ya. Tetapi bagi saya punya pandangan ni, Ya. ada sikit dah ni. Tak apa je cakap. Kalau andai katalah banjir di masa calon ni, Ya. dah tentu UMNO akan masak Dikerjakan dia orang. orang. Tetapi kalau tak banjir pula, UMNO akan tanya pula. Ya. Ya, jadi dalam keadaan sekarang ni ini Haji ada urusan ni, tak apa Haji. Ya, betul. Pakai ini aja lah dulu. Ya. Karena saya pun ada urusan lain. Ya. Saudara Halim, boleh kita bersama siap? Saya memang sibuk. Dia sibuk sangat. Okey, tak apa. Kira. Saya sebenarnya sekarang ni saya berada di live bersama dengan teman-teman yang lain. Bukan saya buat live, saya jumpa buat kajian tentang kedudukan. Saya Prabu Tuan Ramli, betul saya. Saya terus terang saya katakan saya bahawa saya amat kecewa kalau adanya warga kita yang tidak mahu menjaga negara kita. Dan saya juga akan kecewa sebagaimana apa yang dipesankan oleh Tuan Haji Ramli tadi. Pimpinan khususnya UMNO Barisan Nasional saat ini tidak harus tinggal di pejabat. Tak seharusnya berada di pejabat, hanya duduk menunggu tak berjumpa, turun bertemu dan menceritakan ke mana kita. Bukan hanya menanti. Dan yang kedua, dia berpesan sebagai orang lama saya. Ahli-ahli UMNO memang ramai yang berkelebar dan ada pelajaran. Jadi jentera-jentera lah yang menyantuni kami rakyat. Saudara Abdul Rahman, saya bersetuju dengan anda. Saya semalam saya dengar macam mana saya dalam live saya membaca gurindam daripada sahabat kita. Dia mengatakan sekarang ni inilah masanya kita nampak selepas 5 tahun atau 4 tahun lamanya tiba-tiba muncul balik. Konon-kononnya dia wakil rakyat dulu nak mencari kawan dan mencari balik, menyantuni rakyat. Tak sepatutnya benda begitu berlaku. Saya mengharapkan apa yang diusahakan oleh Presiden UMNO dan pimpinan tingkat 38 UMNO kali ini kita menurunkan calon-calon. Bukanlah saya ketua pemuda atau pemuda saja saya, tapi wajah muka-muka baru yang lebih bersih, yang tiada lagi sebarang permasalahan yang boleh orang melihat, memandang dengan pandangan yang agak pesimis terhadap UMNO ataupun pimpinan. Sekarang dah letih lah saya. Jadi macam kata Tuan Haji tadi, bagus juga
seandainya benar berlaku banjir, dia kata masa UMNO kena kerja dengan oleh Parti Pembangkang. Tetapi bagaimana kalau tak jadi banjir? Tapi saya yakin pimpinan UMNO ataupun jurucakap UMNO, kita tak naklah memasakkan mereka. Tapi inilah realitinya. Tapi sekarang ni saya dengar setiap malam dah kurang dah isu banjir ni. Macam 2-3 minggu dulu tu lunyai juga saya macam penceramah daripada nama Sani apa ke. Allah, dia punya maki hamunnya seolah-olah UMNO ni pembunuh katanya. Macam mana kata Syed Saddiq, seolah-olah UMNO ini mengadakan pilihan raya dan musim banjir nak membunuh rakyat demi untuk menggapai kuasa. Jadi bagi saya, sebab itu saya katakan itu olahan, satu kenyataan yang tidak lebih sekadar hanya untuk mencari isu-isu populis yang bagi saya lah tak masuk akal. Kalau berlaku banjir pun, apakah bumi kita ini akan terendam daripada Perlis sampai ke Johor, sampai ke Sabah dan Sarawak? Takkan bumi kita ni akan berlaku? Saya tak tahulah, ini semua kerja Allah SWT. Memang saya tak nafikan apa yang berlaku di Indonesia. Saya lihat Bali, kemudian kawasan-kawasan Sumatera dan sebagainya, memang. Tapi mereka terdedah kepada tornado. Bumi kita ni tidak ada hujan lebat begitu, malahan Jabatan Kaji Cuaca pun telah menyatakan dia tak ada meramalkan bahawa kita terbenam negara kita ni dengan banjir, tak pernah berlaku. Kalau ada pun di sesetengah tempat. Tetapi mengikut di bawah Akta Suruhanjaya Pilihan Raya, kalau tempat itu benar-benar tak boleh nak mengundi, dia boleh tangguhkan untuk seminggu 2 minggu selepas banjir. Tapi apa jadi masalahnya? Jadi mereka sekarang ni saya nampaklah apa yang dilontarkan tak ada lebih untuk menyalahkan. Tak apalah, saudara Mahazir, ramai ahli baru yang mendaftar kalian UMNO secara online masih belum dapat lagi nombor dan kad. Ini pun satu hal lagi. Saya ingat mungkin dalam musim-musim pemilihan, musim-musim kempen ini, saya akan sering berkunjung ke pejabat UMNO. Saya nak tanya juga bahawa kadang-kadang inilah masalah kita, kadang-kadang masalah retik. Sebab itu akhirnya orang berjauh hati dengan UMNO ni, kerana mereka yang ditugaskan seharusnya menangani setiap amanah yang diberikan. Itu saya faham. Macam saya dapat panggilan telefon teman-teman yang mengatakan bagaimana kami dah masuk ahli tapi tak dapat kad keahlian, tak tahu. Sebenarnya untuk pengetahuan saya difahamkan oleh Majlis Tinggi UMNO tidak ada lagi pendaftaran yang ditolak. Ya. Saudara Muhammad Azmi, Mak Esok, saya bukan sembang tapi itu realiti saudara. Saudara nak marah lah. Ya, Dewi Aryani, saya cuba memberi pencerahan. Kerana hari ini data-data yang saya simpan untuk pencerahan saya malam ini, saya kongsi untuk malam esok saudara. Saudara bersama-sama. Tapi elok kalau saudara ada perkara yang boleh kita bincangkan, tak ada masalah saudara. Terima kasih Tangga bersama-sama. Rusdi menoreh musim tengkujuh pakai baju hujan. Itu kata mereka, tak sepatutnya begitu. Kita sudah mengalami. Saya kadang-kadang saya bukanlah nak memperlekehkan kepimpinan yang dahulu. Sebab itu yang saya lihat waktu apabila negara kita dipimpin oleh calon-calon menteri yang saya katakan cak ayam saya. Kenapa marah kita kalau kita katakan mereka cak ayam? Bagaimana seorang menteri boleh mengeluarkan kenyataan? Contoh, jangan marah dengan saya. Contoh bila Menteri Pertanian dia kata dia dah kira ikan lebih kurang ada 3 bilion ikan kembung dalam laut. Ini satu benda yang bagi saya mengarut. Begitu juga bila ada pula menteri, kalau kononnya seandainya harga minyak kelapa sawit dia jatuh, rakyat boleh minum 1 sudu minyak kelapa sawit, maka harga kelapa sawit boleh naik balik. Jadi saya kata ini bukan cerita. Kalaulah menteri datang daripada UMNO, saya ingat lumat kita balon dia. Ini sebabnya kerana mereka tidak pernah berada dalam kerajaan. Bila menghadapi satu dua masalah, mula goyang. Sebenarnya harga minyak sawit lagi jatuh sedikit sebab India menghentikan import ataupun ekspor kita ke India sebab pimpinan berbalah. Mereka berbalah dengan kerajaan dengan pemimpin India. Itu je masalahnya.
dasar kita yang diwujudkan oleh Allahyarham Tun Razak. Malaysia mengamalkan dasar Zofan. Saudara, Zofan artinya satu zon yang tidak mahu ada peperangan. Kita sebabnya selalu saya katakan bahawa kita adalah warga cinta damai. Selamat semana 22 bulan banyak makan petai. Saya tidak mahu saya bukanlah kita nak memperlekehkan mereka saya, tapi selama 22 bulan tu rakyat dapat melihat apa yang terjadi, apa yang dialami, dan tambah teruk lagi apabila kerajaan bertukar tangan. Tadi saya berbual dengan seorang teman saya kata sebenarnya England dengan Malaysia ni sama. Rupanya England mendahului kita saya. Barunya rupanya bukan 3 Perdana Menteri sekali mengundi. Rupanya di England sekali mengundi dia dapat 4 Perdana Menteri. Kita terlupa Theresa May. Lepas Theresa May, Boris Johnson. Selepas Boris Johnson, Liz. Lepas Liz baru datang Sunak. 4 Perdana Menteri. Dan saya nampak gaya-gayanya kenyataan daripada Siang. Bagi saya ini satu kenyataan yang agak resis bila dia mengatakan bahawa India boleh pula, bukan India, boleh pula England dipimpin Perdana Menterinya India. Benda-benda begini saya ingat sewajarnya dalam musim-musim pilihan ini elaklah kita bercakap soal resis. Kita negara kita, saya yakin populasi ataupun jumlah pengundi, jumlah penduduk negara ini majoritinya siapa. Jadi janganlah soal apa yang berlaku di England, apa berlaku di Amerika. Memang kita mengakui Amerika naik presidennya adalah Kamala Harris. Tapi mereka berbeza dengan kita saya mengharapkan dalam musim-musim pemilihan kali ini, saya harap tak mahu lagi lah adanya perkataan macam let's the Malay, screw the Malay. Jangan, dia tak mahu dengar lagi kenyataan Melayu, screw Melayu. Itu saya harap calon-calon daripada UMNO kali ini ataupun daripada MCA, MIC jangan bercakap soal bangsa, kita bercakap soal apa yang anda nak buat. Sebab itu saya dah cakap tuan-tuan, kali ini seandainya calon-calon datang lepas 5 bulan ni, calon-calon akan turun ke kawasan kediaman anda, sediakan kenyataan apa yang dia nak harus buat, sediakan akur janji. Ini pendapatan pekerjaan di sini ada perniagaan, itu di bandar lah. Daerah perniagaan. Daerah perniagaan. Selama tu daerah tanaman buah-buahan.
produknya buah-buahan. Kalau di Pontian nanas. Jadi produk dia produk dia. Di sini peluang ni kelapa sawit. Ada perniagaan. Mana ada perniagaan? Perniagaan tu ada hotel ada semua. Oh, ada kilang sini. Kilang banyak. Saudara, ini kita berpeluang berkenalan dengan penghulu daerah Keluang ni. Ini saya rasa terpuja lah tiba-tiba hadir. Saya ingatkan tadi Datuk Jais belum sampai lagi. Sebab Datuk Jais itu sawar lama-lama sebab kita takkan berubah tu. Handsome lagi. Berapa lama dah jadi di sini? Ya, bau saudara lah. Bau saudara ya. Dalam kawasan sini, apa harapan lagi lah pada masa saya katakan tadi bahawa warga Johor kali ini mahu mengulangi kejayaan pilihan raya negeri Johor yang baru ni, iaitu Dewan Negeri dia dapat besar kemenangannya ya Jin. Sokongan boleh kata sepenuhnya. Dan saya yakin juga sebab saya pagi tadi saya ada di Johor Bahru. Kemudian saya pergi makan juga di Kawasan Selamat dan sebagainya. Saya nampak semangatnya masih sama lagi Ji. Kan? Boleh-boleh Haji ceritakan sikit semangat orang Johor kali ini? Saya memang Ya. Johor ni. Ya. Ikut sikit je. Tempat kesukaan jelas. Kita maksudnya apa arahan kesukaan kita ni kita suka pergi lah. Masih setia lagi Sekali lagi kesukaan kita ni bukan soal pasukan. Ya. Dia apa agama pun dia boleh tak ambil. Boleh berpinjam penting dengan agama ni. Banyak yang backup merupakan bukti tadi yang hebat. Ya. Rakyat harus ingat semua tu, ingat baik-baik Saudara Fakir Sani. Boleh mengingatkan pada teman-teman semua. Okeylah tu saudara. Saya sebenarnya orang macam tu suka terima bantuan 36 tahun 30 ringgit setahun. Apalah saya, itulah keadaan. Saya tak boleh lama dalam siaran malam ini. So saya sediakan sekadar 45 minit sebab ada acara yang disusun. Acara pun sudah bermula. Ada siang ni kan mula dengan melukis Oh, ramai dia. Ini Persatuan Melayu Keluang yang tidak campur dengan soal politik. Baik saudara, saya ingat kita jumpa malam besok. Saya akan beri pencerahan yang lain yang tentu pertama sekali kita nak tahu calon-calon yang akan diturunkan oleh parti-parti. Saya dah dapat sekarang calon-calon di Melaka khususnya, dan saya dipahamkan bahawa besar kemungkinan, ini belum besar lagi, Hari Jamaluddin akan bertanding di Jasin katanya, tapi belum pengesahan. Mungkin besok kita akan dapat pengesahan. Itu juga di Terengganu, juga di Perak masih belum lagi saya dapat, tapi saya dapat juga di Kedah dan beberapa negeri. Boleh, saya harap teman-teman semua Nira, saya live di Keluang Johor. Saudara, kita jumpa lagi malam esok lah saudara. Sebab hari ini masih berjalan dalam persidangan. Cuma saya tidak mahu menghampakan anda sebab saya janji tadi saya mula jam 8 malam, kita bermula juga jam 8 malam. So saya selamat malam, selamat berhari Minggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.